Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tajuknya ialah sebidang tanah segunung Intan. Ya, nak tahu maksudnya? Kita akan bincangkan sebentar lagi bersama dengan dua tokoh panel kita pada kali ini. Yang paling hampir dengan saya, ya, anak jati negeri Johor, ya, yang berbahagia Datuk Haji Noh Haji Gadut, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, ya. Alhamdulillah, syukurillah. Berapa bidang tanah Datuk ada tu? Alhamdulillah. Baik Datuk. Yang penting bukan banyak tapi mencukupi dan pandai membangunkannya. Alhamdulillah Datuk. Baik. Yang di hujung sana ini tidak asing lagi kepada warga ataupun penonton Forum Perdana Ehwal Islam yang bahagia Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, panel Syariah Bank Muamalat. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuan rumah yang menganjurkan forum kita pada malam ini. Baik Doktor, ya. Alhamdulillah. Ada segunung Intan Datuk? Belum lagi. Tak apa Datuk, cari-cari Datuk, insya-Allah. Ya, umat Islam ini dia kena cari. Harta kena dicari Datuk, ya. Dia tak akan datang menggolek. Kita akan bincangkan tajuk ini, ya, sebidang tanah segunung Intan. Kita mulakan dengan Datuk Noh. Datuk, bila kita sebut tentang sebidang tanah segunung Intan, kita nak mengatakan bahawa harta ini, nak mencari harta, ya, soal harta ini merupakan satu perkara yang besar dalam Islam ini. Kita tak boleh biarkan harta itu mengalir kepada orang lain, akhirnya kita tak dapat apa pun. Dan harta ini penting untuk memperjuangkan Islam. Datuk, kalau boleh Datuk mulakan forum kita pada malam ini Datuk. Penting sangatkah harta kepada umat Islam Datuk? Silakan. Terima kasih kepada Profesor Doktor yang telah menanya soalan yang cukup relevan dan penting dihayati dan diketahui oleh semua umat Islam. Kalau kita melihat pada keseluruhan dua daripada rukun Islam, dia menyuruhkan kita kaya. Ada wang, yang pertama zakat dan yang kedua menunaikan haji. Jelas sekali kepada kita. Sebab itu kepentingan harta ini adalah menjadi satu syarat untuk meletakkan ummah, mengangkat martabat agama bangsa itu ke pesada yang lebih tinggi dan dihormati. Sebab itu Sayyidina Ali ada mengingatkan kita dalam ingatannya, walau kana al-faqru rajulan la qataltuhu. Kalaulah sekiranya kemiskinan itu, kemelaratan itu seorang lelaki yang handal, nescaya aku akan penggal batang lehernya. Begitu sekali kemiskinan itu menjadi satu musuh yang perlu dibasmikan oleh Islam. Dan kita melihat pula apa yang ingatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru an yakuna kufra, bahawa kepakiran, kemiskinan ni mudah tergelincir kepada maksiat, dosa dan kekufuran, menyeleweng akidah dan sebagainya. Sebab itu tiga musuh utama Islam selepas iman, selepas Islam, iaitu a'da'il Islam salasatun: al-jahlu, al-faqru, wal maradu. Musuh utama yang amat membahaya kepada Islam selepas penyelewengan akidah dan sebagainya adalah tiga perkara. Yang pertama, kejahilan, buta huruf. Yang kedua, kemiskinan dan kefakiran. Dan yang ketiga, penyakit. Sesungguhnya dengan ada kekuatan keuangan, kekayaan, tiga musuh Islam ni dapat dibasmikan dan dikurangkan paling tidak dalam masa yang sama. Dengan wang
boleh kita ada anak-anak kita dalam pendidikan, pelajaran, sama ada dalam bidang Islam secara khusus atau Islam secara umum. Yang sudah barang tentulah kemuliaan seseorang itu, seorang bangsa, seorang ummah, negara adalah diukur dari segi intelektualnya, pendidikannya dan kemahirannya. Juga dengan ada kewangan, maka masalah penyakit dapat kita selesaikan. Kita boleh bina hospital-hospital yang dalam konsep wakaf. Mungkin bank muamalat misalnya, dengan alhamdulillah, maka dia akan mewakafkan satu hospital wakaf dari sebab keuangan yang ada pada kita itu. Inilah yang amat penting kepada kita. Oleh sebab itu kita kena ingat bahawa harta ini boleh menghantar kita, boleh membawa kita kepada kemurkaan Allah, boleh membawa kita kecelakaan pada diri kita, dan akhirnya boleh membawa seseorang itu ke neraka Allah. Sekiranya salah penggunaannya, salah infaknya, salah membelanjakan, terutama mereka yang telah diberi amanah dalam bahagian ini. Yang kedua, alhamdulillah, bahawa harta juga, kekayaan juga boleh membawa seseorang itu, menghantar seseorang itu kepada kecintaan Allah, redha Allah, keampunan Allah dan syurga Allah, bila mana dapat digunakan yang terbaik. Sebab itu Nabi mengingatkan kepada kita semua dalam hadis, ta'isa abdud dananir wa ta'isa abdu ad-dirhami atau kamakal, bahawa binasalah, celakalah manusia hamba itu menjadikan harta kekayaan itu, kedudukannya, kuasa pangkatnya itu adalah seolah sebagai Tuhannya, matlamat terakhir. Tetapi alangkah bahagianya hadirin dan hadirat, seorang itu bila meletakkan hartanya itu untuk jalan redha Allah, akhirnya husnul khatimah. Bukan dia yang bahagia, dirinya, anak keluarga, bangsa, agama dan negara, insya-Allah. Terima kasih. Baik Tok. Tapi kadang-kadang ada orang cakap tu, biar apa-apa asal bergaya. Ini macam mana pula tu? Datuk jangan jawab lagi. Nak bagi kepada Dr. Zul. Dr. Zul, tadi Datuk Noh lemparkan persoalan. Bank Muamalat buat wakaf hospital. Saya tak tanya panel syariah. Apa tu Datuk Reda ada kat bawah. Saya nak tanya Dr. Zul soal benda lain. Doktor, bila kita bercakap soal harta ini, dia penting. Doktor ya, dan dia bukan perkara main-main. Kita lihat negara Islam ni macam Mesir, dia wujud dah ribuan tahun, tetapi negara Arab ni nampak macam tak pergi ke mana. Negara seperti New Zealand, Australia dan sebagainya berusia lebih kurang 100 lebih tahun je dah, tetapi mereka jadi orang hebat dah, harta banyak dan sebagainya. Dr. Zul, di mana silapnya kita dalam konsep bercakap tentang konsep mencari harta ni, Dr. Zul? Semacam dia tengok saya ni, risau saya. Okey Dr. sila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang saya kasihi pengerusi Profesor Dr. Ridwan, yang saya raikan dan saya kasihi sahibul fadilah Datuk Haji Noh bin Haji Gadut, ashabul fadilah, ashabus samahah, ashabul ma'ali, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Isu harta adalah isu yang cukup besar. Kalau kita melihat kepada maqasid syariah Islamiyah, salah satu maksudnya ialah hifzul mal, supaya kita jaga harta.
Dan Al-Imam Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala pada zamannya, zaman tabi'in, beliau pernah mengungkapkan antara lain katanya, al-mal silahun fi zamanina. Harta itu ibarat seperti senjata pada zaman kita. Artinya terlalu penting. Sebab itulah dalam Islam adanya konsep sebagaimana yang disebut tadi, zakat, adanya wakaf, adanya infak, adanya takaful Islami dan sebagainya. Maka di situ kita nampak pentingnya harta untuk manusia. Dan harta ini sebagai alat yang boleh melaksanakan banyak perkara dalam hidup. Sebagai contoh, bagaimana keselesaan dalam kehidupan kita. Apabila kita mempunyai sejumlah harta, segala urusan-urusan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Tetapi perkara yang penting juga ialah kepastian untuk kita dapatkan rezeki daripada sumber yang halal, sumber yang baik, dan kita gunakan pada tempat yang baik. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta terletak pada tangan lelaki yang saleh, kerana dia akan guna infak untuk yang baik. Persoalan yang pengusi tanya tadi sebahagian, kadang-kadang kita tengok umat Islam khususnya secara umum, apa yang berlaku, mereka masih lagi di bawah kedaifan sebahagiannya. Kenapa ini berlaku? Saya teringat apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum diajar oleh baginda supaya mereka ini berusaha mencari rezeki, supaya mereka ini bersungguh-sungguh untuk infak fi sabilillah. Terlalu banyak hadis-hadis yang menunjukkan ke arah itu. Maknanya dalam Islam ada galakan, ada motivasi untuk supaya kita mencari rezeki dan berusaha bersungguh-sungguh. Masalah yang berlaku ialah kadang-kadang kita merasakan bahawa apabila kita ada rezeki sekadar itu sudah memadai. Sedangkan Rasulullah SAW mengajar kepada kita, kalaulah hampir berlaku kiamat, masih ada lagi biji, benih ataupun pohon kayu yang kecil untuk ditanam, maka tanamlah. Seolah-olah mengajar supaya kita berusaha, bertani, bekerja, dan inilah yang dilakukan. Persoalan yang ditanya kadang-kadang ini timbul, macam mana orang Islam, kadang-kadang negeri umat Islam dan sebagainya. Masalah ini berlaku apabila kita nampak banyak unsur-unsur yang membawa ke arah itu. Antaranya tak lain tak bukan di mana jaringan kerjasama antara kita. Antaranya ialah memanfaatkan harta hasil mahsul. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Syahid Hasan Al-Banna dalam kitabnya Majmu' Rasail. Antara lain katanya, kita negara yang Allah kurniakan hasil mahsul yang baik, tapi sayang 1000 kali sayang bagaimana berlaku hal ini. Dan kita teringat apa yang dinyatakan oleh Allah, likaila takuna dulatan bainal aghniya, supaya harta itu tidak berkisar pada segulungan sahaja. Seboleh-bolehnya hendaklah diinfakkan kepada keseluruhannya, dijana dan dibangun dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Terima kasih doktor. Macam mana nak cari harta banyak-banyak doktor kalau asyik bergaduh je? Negara-negara Timur Tengah ni asyik berperang aja, asyik bergaduh aja. Yang kita pula kadang-kadang pantang kaya sikit, kahwin satu lagi. Ini masalahnya. Ini kadang-kadang bukan apa, Datuk seorang je Datuk. Ya, Datuk macam nak bercakap, tak apa Datuk, kita tunggu Datuk. Kita berehat sikit.